Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Allah sejak azali, Allah Taala zahirkan, Allah Taala jadikan kita sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang benar. Seperti biasa kita mulakan salawat Ibrahimiyah, kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pengurusan Tuan Pengurusi Masjid Kampung Pupuk Baru yang menghormati Tuan Timbalan Pengurusi Masjid, Barisan ETK Masjid, dan kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, suka untuk saya kongsikan kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahub wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan, yang beliau nukilkan daripada kitab Ribabul Hadis, Saripati Hadis, bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Pada tangan saya tulisan Rumi ke surat 17, hikayat cerita daripada Ka'ab Al-Ahbar, berkata ia bahawasanya Allah Ta'ala hisapkan hamba-Nya, maka apabila berat kejahatannya atas kebajikannya, disuruh dengan dia kepada neraka. Maka apabila dibawa dengan dia kepadanya, firman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkan olehmu akan hamba-Ku itu, dan tanya olehmu akan dia, adakah ia duduk pada majlis orang alim pada dunia, maka aku ampun baginya dengan syafaatnya, syafaat orang alim itu. Maka berkata Jibril akan dia, maka berkata ia tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih akan orang alim, suka tak orang alim, orang alim ilmu. Maka katanya tiada, tak, dia suka artis. Contoh, dia tak jawab itu, saya tambah itu saya tambah. Sini malaikat tak ada nak cakap macam tu, itu saya tambah. Jadi, maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah dia duduk atas hidangan orang alim dan duduk atas makanan orang alim, maknanya makan sama-sama. Maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia diam pada kampung orang alim. Diam tu duduklah, tinggal satu kampung tak. Maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah muafakat, sama tak? Muafakat tu sama, namanya akan nama orang alim, sama tak dengan nama orang alim? Apa nama ni, Syekh Zainul Abidin ke, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani ke, maka katanya atau nasabnya atau keturunannya, keturunan orang alim, ada tak? Nasab orang alim, maknanya keturunan dia tu ada tak keturunan orang alim, atau atuk dia yang ke apa, atuk yang pertama, atuk yang kedua, yang ketiga ke, sampai ke atas, ada tak? Maka katanya tiada, namanya tak sama, keturunannya tak ada keturunan orang alim. Firmannya, tanya olehmu akan dia, adakah ia kasih, suka akan lelaki, satu orang lelaki, lelaki tu yang kasih dia akan orang alim. Dia suka tak satu orang ni, si A, dan si A ni suka orang alim. Maka katanya bahkan ada, ya Allah. Dan ditanya ada. Maka firmannya bagi Jibril, ambil olehmu dengan tangannya, dibawa olehmu akan dia masuk ke dalam syurga. Maka bahawasanya telah aku ampun baginya dengan sebab demikian itu. Wallahu a'lam. Ini daripada Ka'ab Al-Ahbar. Cerita ni bukan cerita dongeng, kisah benar. Jadi urusan orang alim tidak, saya dah cakap banyak kali kan, ibu saya pun pesan banyak kali, Bil,
Ingat-ingat kita ni bukan orang alim, kita tukang baca kitab orang alim. Dia sebut orang alim tu lah, nama ulama, pengarang-pengarang kitab ni lah. Tuan-tuan pun jangan anggap saya orang alim. Saya tukang baca kitab orang alim itu. Bahasa Arab pun tak pandai sangat. Kalau suruh tasrif, nahwu, sorab apa semua saya tak pun pandai. Sikit-sikit tu bolehlah cacah. Orang tak belajar langsung nahwu sorab, kalau saya buka-buka sikit ni bolehlah. Pandainya. Kalau ni suruh periksa betul nahwu sorab, saya tak belum pandai lagi. Masih belajar. Tapi itulah belajarnya kadang sebulan sekali, entah bila nak pandai bahasa Arab ni kan. Baik, jadi bila kata orang alim tu kitab lah, kitab-kitab para ulama. Jadi mudah-mudahan cukuplah satu cerita ni, hikayat ni. Mudah-mudahan jadi semangat untuk kita terus belajar lagi dan lagi, ulang kaji dan sampaikan insya-Allah. Baik, mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatrani yang terkenal dengan nama Tuan Minal, iaitu kitab Aqidatul Najin ini syarah bagi matan Ummul Barahin. Ummul Barahin itu digarap oleh Syekh Sanusi. Ini salah satu syarah ni. Asalnya tulisan Jawi sudah dialih ke tulisan Romi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Pada tangan saya buka surat 142. Yang lepas kisah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari bertanya kepada gurunya yang berfahaman Mu'tazilah, iaitu Abi Ali Al-Jubba'i, golongan Mu'tazilah, gurunya orang Mu'tazilah. Bila dia tanya satu soalan tu, akhirnya tak dapat jawab, iaitu terbatallah fahaman Mu'tazilah yang mengatakan Allah mesti, Allah wajib buat yang baik dan terbaik sahaja. Sedangkan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, fahaman yang betul, fahaman yang benar, Allah Ta'ala harus, yakni boleh sahaja buat yang baik dan terbaik, tak mesti, tak wajib. Itu perkara harus, boleh bagi Allah Ta'ala. Maknanya boleh Allah buat dan boleh Allah tak buat. Baik, sambung. Saya tak ulang lagi lah. Dan setengah daripada yang harus, sifat harus pada hak Allah Ta'ala itu membangkitkan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala mengutuskan Rasul itu harus bagi Allah. Maknanya boleh. Harus tu bukan mesti bahasa Melayu, tak. Kita haruslah, kita mestilah. Kalau bahasa Melayu, kalau buat karangan tu sama tu, kita haruslah, kita mestilah, kita sepatutnya, kita seharusnya. Harus dekat sini harus bermakna boleh. Dia bukan bahasa Arab harus tu. Kalau bahasa Arab mubah, bahasa Melayu harus tu bahasa Melayu, tapi bukan yang maknanya mesti, tidak. Sifat harus bagi Allah sifat yang boleh Allah jadikan dan boleh Allah tak jadikan. Begitu juga Allah Ta'ala membangkitkan Rasul, boleh Allah bangkitkan dan boleh Allah tak bangkitkan. Tak wajib Allah Ta'ala yang namanya Tuhan ni mesti utuskan Rasul, tak mesti. Alaihi wassalatu wassalam, Rasul-Rasul. Khilaf tak sama, berbeza pendapat bagi Mu'tazilah, ajaran sesat Mu'tazilah. Pada kata mereka itu wajib bangkit Rasul itu atas Allah Ta'ala. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala mesti, tak boleh tidak, wajib bangkitkan Rasul, kerana dibinakan ke atas asal mereka itu yang fasid, yang rosak, dan iktikad mereka itu yang kasid, yakni yang tiada laku, daripada bahawasanya wajib atas Allah Ta'ala berbuat solahun dan aslahun, baik dan terbaik. Itu pasal apa? Sebab salah satu fahamannya itu Allah Ta'ala wajib buat baik dan terbaik. Jadi Allah Ta'ala mesti wajib bangkitkan Rasul. Jadi salah fahaman tersebut.
sesat fahaman tersebut, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan sesungguhnya telah menyatakan oleh mereka itu akan wajah demikian itu, cara demikian itu, dengan bahawa ijtihad manusia itu bersalah-salahan dan berlebih kurang, maka jatuh, berlaku, berbantah-bantah dan berbuat aniaya. Maka yang baiknya bahawa mendirikan bagi mereka itu safir, yakni Rasul yang dikuatkan dengan mukjizat, maka mengikut baginya sekalian. Makna cerita dihuraikanlah ni. Maknanya kenapa Mu'tazilah itu, sebab Allah Ta'ala mesti bangkitkan, sebab manusia ni kan bergaduh, berbantah-bantah, berbeza pendapat. Dalam apa nama ni, sahabat-sahabat Rasulullah pun ada berbeza pendapat. Petah lagi kita kan, kita kadang suami isteri pun, saya suami isteri pun ada bergaduh juga. Gaduh kecil, gaduh besar, biasalah. Itu nama asam garam kehidupan. Itu namanya melayari bahtera perkahwinan. Wah, bahagia aja, bohong lah bahagia. Tak bergaduh langsung. Atuk dah berapa tahun kahwin tu? Wah, atuk ni kau dah 50 tahun. Ada gaduh tak tu? Tak ada lah. Bohong lah atuk. Ya tak? Bohong lah atuk. Mesti ada gaduhnya. Tak banyak, sikit mesti ada. Ya tak? Itu belum cerita cemburu lagi. Perempuan tak ada kan? Wah, Ustaz, tentang perempuan ni yang tengok Facebook ni tak tahu lah. Minta maaf kalau ada perempuan Ada satu video saya dapat, siapa kawan saya share kat ni, kalau tak silap lah, ke tengok dekat YouTube short lalu kan, ada satu video ni, video Arab lah. Jadi video Arab ni soal jawab, entah TV ke radio, rasa TV kot, sebab ada muka ustaznya tu kan, syekhnya tu, maulananya. Ada satu soalan, perempuan tanya, Syekh, saya nak tanya bahasa Arab lah, ada terjemah tu kan, boleh tak saya minta Allah Ta'ala doa supaya saya dan suami ni masuk syurga? Itu okey lah tu kan, ayat tu kan, masuk syurga tu lah bagus. Tapi ayat belum habis. Boleh tak saya doa saya dengan suami saya masuk syurga, tapi dalam syurga tu tak ada bidadari? Itu maksud dia apa tu? Syekh tu mula macam muka serius juga. Baguslah tu doa masuk syurga, tapi yang ujung tu tak bidadari. Lama-lama dia tersengih. Doanya tak nak ada bidadari, Imam. Tak ada bidadari, Imam. Sabar je lah. Nampak sangat dia punya jealous dengan bidadari. Jealous. Awak ketua bidadari lah. Tak nak. Tak nak. Saya seorang aja. Masya Allah, perempuan menjealous. Bukan semua ni yang tanya tu, yang video tu, orang Arab. Orang Arab pun bukan semua orang Arab tu dia seorang tu yang berani lah tanya. Mungkin yang lain tak berani nanya katnya. Doa supaya masuk syurga, baguslah tu. Tak ada bidadari, saya dengan suami saya je. Ustaznya jawab apa dah? Tak ingat apa jawapan, nanti tengok balik video ni. Serba salah juga nak menjawab. Nak kata tak boleh, doa pun tak boleh pula kan. Tak ingat apa jawapan dia. Tengok balik lah. Tapi soalan dia tu, ya Allah, ya Rabbi. Jadi apa cerita ni tadi, biasa manusia ada bergaduh kan, suami isteri pun ada gaduh. Jadi Mu'tazilah kata mestilah yang baik dan terbaik Allah Ta'ala turunkan Rasul supaya membawa kebenaran, menceritakan bagaimana supaya tak bergaduh sesama manusia, sesama suami isteri. Jadi apa nama ni, dari situ fahaman sesat Mu'tazilah tu punya hujah lah. Kononnya Allah Ta'ala ni wajib turunkan Rasul. Dan khilaf tak sama juga, ada berbeza pendapat juga bagi kaum Barahimah, Brahmin. Ini agama Buddha lah, Buddha dan Hindu ada Brahmin, kaum Barahimah bahasa Arabnya, ajaran sesat juga Barahimah. Dan mereka itu satu taifah kufar, itu satu golongan orang kafir lah.
daripada India, dan adalah mereka itu segala sahabat Brahma, seperti barang yang tersebut dalam syarah Maqasid. Mengikut oleh mereka itu akan barang yang mengelokkan akan dia oleh akal, tiada mengikut syarak. Dia ikut akal lah. Maka mengaji oleh mereka itu menyembelih binatang. Bila ikut akal, tak ikut syarak, jadi pada bab sembelih binatang, akal kata ini tak baik, akal kata. Yelah, kan nampak macam aniaya sembelih, juga manusia sembelih kan bahaya apa, kira bunuh kan. Ini binatang sembelih. Sama lah dia kata kan. Kerana barang yang sabit tetap padanya daripada menyakiti. Sakitlah binatang tu. Cubit sakit, apalagi sembelih, kata kan. Dan mengaji oleh mereka itu akan sembahyang, kerana barang yang sabit ada padanya menghantarkan muka pada bumi. Sujud tu, sembahyang dan sujud, itu tu apa pula letak kepala dekat tanah tu, dekat lantai, yang dia terlebih mulia daripada segala anggota. Muka kan anggota yang mulia ni diletak dekat tanah, nampak? Ni apa nama ni, fahaman Brahmin ni lah, Barahimah. Dan mengangkatkan punggung lagi tinggi daripada muka. Dah kenapa pula kan? Dari segi akal, kalau difikirkan, akal semata-mata lah, tak berlandaskan syarak, jadilah apa kaum Barahimah. Dan mengharuskan berzina, tak apa gitu. Dan wati maharim ni sumbang mahram. Wati tu setubuh, maharim tu mahram lah. Apa nama ni, bukan mahram, apa nama, bukan muhrim, bukan mahram lah, maaf. Minta maaf, yang mahram lah, maaf mahram tu yang apa nama, tak boleh kahwin, bukan mahram kahwin. Bila wati maharim tu maksudnya sumbang mahram, sahabat adik-beradik, sepupu, ataupun anak bapa, anak ibu, na'udzubillah dari. Dan berkata mereka itu dengan istihalah bangkit Rasul, mustahil. Istihalah itu mustahil bangkit Rasul. Demikianlah menakal, menulis ataupun memindahkan oleh Sanusi daripada mereka itu. Imam Sanusi tuliskan. Jadi pada bab Rasul ni ada 3 pendapat dari si fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Harus, boleh Allah bangkitkan Rasul, dan boleh Allah tak bangkitkan Rasul. Fahaman yang betul. Fahaman yang salah, Mu'tazilah kata wajib Allah Ta'ala bangkitkan Rasul. Fahaman salah yang satu lagi, yang sesat, iaitu apa nama, yang Mu'tazilah tadi itu mengaku Islam. Yang Barahimah tadi ni memang mengaku bukan Islam lah, daripada kaum Hindu lah. Agama Hindu mengatakan mustahil bangkit Rasul. Dan bermula soreh kalam Sa'ad bahawa Barahimah itu berkata mereka itu bahawa bangkit Rasul itu harus jua, tetapi tiada berhajat kepada dia, maka tiada sabit bi'sahnya itu. Baik, istihalah. Istihalah ni harus kata. Istihalah ni harus bagi. Walaupun sama Barahimah tu mengatakan bangkit Rasul itu harus, tapi tiada berhajat kepadanya. Kita tak terima pasal dia punya apa nama ni, menolak hukum syarak tu tak betul lah. Itu je yang sama. Harus, dia kata harus bangkit Rasul, sama. Tapi bab-bab lain tu dia tak sama. Terutamanya menafikan hukum syarak tu tadi, menafikan sembahyang, menafikan sembelihan, baik, jadi tak diterima. Dua lah, maknanya dua pendapat tentang bangkit Rasul. Dan ibarah, keterangan, ibarat kat sini keterangan Sa'ad, Syekh Sa'ad dalam syarah Maqasid, bermula segala mereka yang ingkar bagi nubuwah kenabian, setengah daripada mereka itu orang yang berkata ia dengan mustahil bi'sah bangkit Rasul, dan tiada terbilang dengan dia.
Dan setengah daripada mereka itu orang yang berkata dengan ketiadaan berhajat kepadanya seperti kaum Barahimah. Kaum Barahimah ni dia kata Rasul tu harus bangkit tapi tak berhajat, tak perlu. Rasul ni tak perlu. Dan setengah daripada yang harus pada hak Allah Ta'ala, habis tentang tadi, masuk perkara lain. Dan setengah daripada yang harus boleh Allah Ta'ala jadikan dan boleh Allah tak jadikan pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu melihat akan dia Allah Ta'ala di dalam negeri akhirat. Harus Allah Ta'ala jadikan kita boleh melihat melihat Allah Ta'ala di akhirat. Iaitu jatuh, iaitu berlaku. Jatuh itu berlaku, waqa'a bahasa Arabnya maknanya berlaku bagi orang yang mukmin, orang yang beriman. Tiada jatuh, tiada berlaku bagi kufar, orang bukan Islam, dengan ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Dan tiada jatuh, tiada berlaku bagi segala munafik, orang yang berpura-pura Islam, hatinya bukan Islam, zahirnya, perbuatan anggota badannya dan mulutnya mengaku Islam. Atas kaul yang sahih, atas pendapat yang kuat. Dan adapun di dalam dunia, maka tiada jatuh, tiada berlaku ia, bahkan jatuh ia, berlaku ia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pada malam Isra, dan atas kaul yang rajih, atas pendapat yang kuat. Dan kata setengah ulama, ni pendapat yang lemah lah, melihat ia akan dia dengan mata hatinya, maka hanyalah tamat perkataan. Kata setengah ulama, Rasulullah melihat Allah Ta'ala itu dengan mata hati. Itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, Rasulullah melihat Allah Ta'ala secara langsung, live, tapi bukan dengan mata semata-mata, bukan dengan mata sahaja, tapi dengan seluruh tubuh. Dalam kitab disebut, kita Arab disebut bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Dan barang siapa mendakwa ia melihat akan Allah Ta'ala di dalam dunia, padahal di dalam jaga, bukan mimpi, daripada yang lain daripada Nabi kita selain Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga, sedar ni, maka iaitu sesat lagi menyesatkan manusia. Memang tak ada dalam kitab Tauhid diperingatkan. Nabi pun bukan semua Nabi, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa mendengar kata-kata Allah yang tak berhuruf, tak bersuara, tiada mula, tiada akhir. Baik. Betapa jatuh, betapa berlaku. Macam mana boleh berlaku melihat Allah Ta'ala selain Nabi Muhammad di dunia ini dalam keadaan jaga? Dan padahal sesungguhnya ditegahnya daripadanya akan Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa pun ditegah melihat Allah Ta'ala, tetapi ini hanya sesungguhnya ia di dalam jaga. Itu dalam keadaan sedarlah, jaga, bukan tidur. Adapun di dalam tidur, yang ini di dalam mimpi, maka sesungguhnya jatuh ia, berlaku ia, boleh. Kalau seseorang mengaku dia mimpi jumpa Allah Ta'ala, boleh, boleh diterima. Tapi ada syarat lah. Jadi dia kata, ini contoh. Dan sesungguhnya telah mendakwa, ada satu dakwaan oleh setengah ahli sufi, orang yang bertasawuf, bersufi diri, akan bahawasanya melihat ia akan Tuhannya di dalam tidurnya, melihat Allah Ta'ala. Tak sebutkan nama dia, tak sebut. Maka dia kata orang baginya, orang pun tanya, betapa engkau lihat akan dia? Maka berkata ia, terbalik mataku di dalam hatiku, maka aku lihat akan orang yang tiada seumpamanya suatu. Habis, tamat cerita ni kat situ. Jadi orang tanya, macam mana kau melihat Allah Ta'ala tu dalam tidur? Aku mimpi, dalam mimpi tu aku lihat satu disebut orang lah, tapi maknanya satu perkara lah,
yang tiada seumpamanya sesuatu, tak sama langsung dengan apa-apa pun, tak sama. Nak cakap tak sama dengan apa? Semualah tak sama dengan hitam, tak sama dengan putih, tak sama dengan bulat, tak sama lonjong, tak sama dengan segitiga, tak sama dengan segi empat, segala macam poligon tu. Kan? Poligon macam-macam tuan. Poligon, apa nama ni, pentagon. Jadi pentagon tu, hexagon, oktagon lagi apa, kan, macam tak sama semua. Ya, piramid tak sama, trapezium tak sama. Nak sebut semua tu kan banyak sangat, tiada seumpamanya suatu, tak sama dengan suatu apa pun. Jadi benarlah kalau begitu, benar. Tapi kalau ada orang kata aku mimpi Allah Ta'ala, macam mana? Dia cahaya putih, lepas tu ada suara macam Quran, garau, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suara pula, ada cahaya putih pula, memancar gitu kan. Tak ingat saya pernah cerita belum kat sini. Masa saya kecil, saya pernah tengok TV, ada satu cerita Melayu lah. Digambarkan Allah Ta'ala ni alif lam lam ha warna putih dekat langit masa tu, waktu malam. Kemudian baca Quran, suara garau, macam tu lah. Digambarkan Allah Ta'ala tu macam tu. Saya kecil tengok je lah, kan, tengok. Buku dah besar, tak boleh macam tu. Cuba cari juga kat YouTube, kot ada yang rakam cerita tu kan. RTM keluarga Melayu tak ada. Baguslah kalau tak ada kan. Tapi saya ingat saya pernah masa saya kecil dulu. Tak tahu tuan-tuan pernah tengok ke tak. Dia nak gambarkan Allah Ta'ala tu, dia tulis waktu malam, dia tulis alif lam lam ha warna putih, terang, cahaya. Lepas tu bunyilah bunyi ribut tu kan. Lepas tu bunyi orang baca Quran, suara garau. Rupanya tak boleh. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu apapun. Kalau Allah Ta'ala berkata-kata, nak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Dah besar baru teringat balik, baru tahu tak boleh, salah. Baik, tengok macam mana dia mimpi. Keadaan Allah Ta'ala tu, tanya dia macam mana. Kalau tak sama dengan sesuatu, betul lah tu. Lepas tu apa nama firman Allah Ta'ala, entah, tak sempat aku. Mimpinya gitu aja. Gitu aja. Kadang dalam kitab takbir mimpi, kitab Tajul Mulk, kalau kitab Melayu, kitab takbir mimpi namanya kitab Tajul Mulk. Kalau orang biasa panggil Tajul Muluk, asal nama dia Tajul Mulk. Itu ambil daripada kitab Arab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Itu kitab apa? Kitab tentang tabib, doktor lah, maknanya ubat-ubat herba. Sakit ini makan herba ni, sakit ni makan herba ni. Tokan Ali ada ustaz? Tak tahulah, carilah kitab. Saya tak baca sangat. Jadi dalam kitab tu ada sebut pasal mimpi. Kalau mimpi orang yang sudah meninggal dunia, contoh ahli keluarga kita yang dah meninggal dunia, kita mimpi dia cakap sesuatu, sesungguhnya apa yang dia cakap tu benar. Kenapa? Sebab dia datang dari alam barzakh, alam yang benar. Saya banyak kali juga mimpi arwah bapak saya kan, tapi dia tak cakap, dia memang mimpi arwah bapak aku ni, tapi tak cakap pula. Kau ada pesanan apa kan, kau pergi dekat sini, kampung Kopok ni belah sini ada harta karun contoh kan. Itu seronok orang ni datang, tak ada pula cakap apa-apa, diam kan. Itu dalam kitab takbir mimpi. Baik, sambung sini. Dan telah menjalan oleh suatu taifah, satu kaum, satu golongan, kepada menegahkan di dalam tidur pula, kerana mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawasanya barang yang dilihat padanya khayali,
dan misal, iaitu dapat dibanding. Bermula keduanya mustahil atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak boleh dibanding. Jadi walaupun dalam mimpi, melihat Allah Ta'ala dalam mimpi, kalau Allah Ta'ala yang dilihat dalam mimpi itu tak serupa dengan sesuatu apa pun, maka betul lah. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, di dalam syairnya, syair Tauhid, fa khaliqun li 'abdihi wa ma amil muwaffaqun liman arada ay yasil. Artinya, maka menjadikan ia bagi hambanya, menjadikan ia, ini Allah, bagi hambanya dan barang yang perbuatan hamba, dan memberi taufik ia, ini Allah, bagi orang yang berkehendak ia akan bahawa menyampaikan ia akan keredaan. Allah Ta'ala jadikan hambanya makhluk, dan apa yang diperbuat oleh makhluk, iaitu Allah juga tunggal dengan mengadakan hambanya. Ini syair Ustaz, bukan Quran hadis. Syair ini dibuat sebagai susunan ataupun ringkasan ilmu tauhid daripada ambilan dalil Quran hadis juga. Buktinya kenalah rujuk kitab syarah kitabnya. Tu kena naik lagi lah kitab Arab. Kalau macam kita ada rezeki habis kitab Aqidatul Najim ni, boleh buka kitab Arab, tapi terjemahan lah. Kalau saya macam saya tak pandai lagi bahasa Arab, saya akan bukakan terjemahan kitab Arab. Jadi kita tengok sampai ke satu tahap dikeluarkan setiap dalil naklinya, dalil Quran dan hadisnya. Itu kena berperingkat-peringkat. Ya, ini Allah juga tunggal satu esa dengan mengadakan hambanya. Hanya Allah yang mengadakan hambanya dan menjadikan segala perbuatan yang keluar daripada hambanya. Perbuatan hamba itu pun Allah Ta'ala yang jadikan. Sama ada perbuatan yang ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah ini perbuatan yang sengaja, ikhtiar, pilihan. Contohnya kita menampar, kan, ataupun menyepak, sama Ustaz, jelas buat contoh. Ataupun menumbuk, Ustaz main contoh-contoh pukul orang di sini ni. Ataupun menendang, kan, sengajalah. Ada orang tampar tak sengaja, tak sengaja. Kalau tak sengaja tu biasa terlanggar apa. Kalau tampar gitu tak sengaja apa ni, kan. Ini contoh-contoh mudah lah. Allah Ta'ala yang jadikan, Allah yang gerakkan. Dan perbuatan yang ittirariyah. Perbuatan ittirariyah ini maksudnya yang tak sengaja. Maksudnya contoh seperti kita sebut sini, ataupun tempat lain nanti disebut. Contohnya legupan jantung, dudap tu kan. Itu tak sengaja tu. Kelipan mata, itu tak sengaja. Tak sengaja tak? Kalau sengaja, awak tahu berapa kali kedipan mata satu hari. Tak payah satu hari lah, 1 minit berapa pun susah nak kira. Maka kita nak tengok jam, maka nak kira kelipan mata lah, payah. Degupan jantung, kira itu boleh lah, kira kan, seminit boleh lah. 1 jam penat. Dia ada beberapa tempat nak tahu, ni panggil nadi tu kan. Saya masuk PBSM, sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, masuk PBSM, dia 7 tempat. Ingatkan kat tangan je, tak. Satu tangan tu pun kena tahu juga tempatnya. Sebarang fikir tak ada. Ustaz, saya tak ada nadi Ustaz. Salah tempat. Salah tempat. Ingat tak ada nadi. Tak ada nadi, mati weh. Itu degupan jantung. Tu betul tempatnya rasa. Nyut kan. Itu degupan jantung tu. Lagi mana lagi? Itu pun kena tahu tempat. Dan kena jari yang betul, dia tak boleh ikut jantung. Dia boleh. Boleh lah juga. Tapi biasanya tu dia tunjuk dan jari jari tengah kat bawah. Dia nyut kan. Lagi di bawah ketiak. Dia macam tak ingat ada 7 tempat. Biasa lah tangan. Kan.
Baik, jadi denyutan nadi apa tu, degupan jantung itu perkara yang tak sengaja, juga Allah Ta'ala yang jadikan. Atas madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbuatan yang sengaja dan yang tak sengaja itu Allah yang jadikan. Yang itirari itu, yang tak sengaja tu, semua orang boleh terima. Yang ada tak boleh terima tu yang sengaja, itirari tu. Ada yang tak boleh, ada bersalahan, tak sama, berbeza pendapat. Bagi Mu'tazilah, fahaman sesat Mu'tazilah berkata, Mu'tazilah punya fahaman apa? Perbuatan yang ikhtiariyah, perbuatan yang sengaja tu, tampar orang, tumbuk orang, tendang orang, sepak orang, sepak orang, kan? Sepak pakai tangan, sepak pakai kaki. Ejaan sama, bunyi lain, makna lain. Itu tu yang sengaja tu bukan Allah yang menjadikan, tetapi perbuatan hamba bagi dirinya. Nampak? Yang itirari, yang tak sengaja tu, semua orang sepakat, ya Allah Ta'ala yang jadikan. Tapi pada bab yang sengaja tu, ada golongan yang tak nak percaya, tak nak yakin dalam hati Allah Ta'ala yang jadikan. Kalau ada yang berfahaman itu, dia sudah tercebur dalam fahaman Mu'tazilah. Seperti saya sebut banyak kali, fahaman sesat Mu'tazilah ni dia tak ada isi borang. Macam parti, awak parti apa isi borang. Tapi apa nama ni, dia macam mengundi tak diisi borang. Diisi borang butir diri tempat tinggal tu adalah kan. Mengundi kawasan mana tu adalah. Jadi macam mana cara supaya kita tak tercebur dalam fahaman Mu'tazilah? Ulang kaji, kan? Macam tadi, apa nama, hari terbuka sekolah. Jadi mak bapak tanya, macam mana cikgu anak saya ni banyak fail ni? Cakaplah dengan budaknya kan, awak kena ulang kaji, baca buku sebelum esok nak belajar tu. Awak tengok jadual tu, baca dulu. Esok subjek apa, baca dulu, supaya awak tahu mana nak soal cikgu ni, mana awak tak faham. Lagi masa belajar tu tanya, jangan malu. Awak jangan malu. Yang sebenarnya, awak jangan malu dengan kawan-kawan awak. Yang sebenarnya semua kawan awak tu tak tahu, tak faham, cuma tak berani nak angkat tangan. Awak kalau berani angkat tangan tu kira terror, berani. Awak seorang yang berani. Masalahnya semua tak berani angkat tangan. Cikgu tanya, faham cikgu. Boleh exam fail semua. Apa benda fahamnya? Aduh, hai. Kadang geram juga budak ni. Cakap dia jujur, tak faham, cakap je tak faham. Biar cikgu terangkan lagi. Dah terangkan tak faham juga, cakap. Pasal apa? Pandailah nanti cikgu cari jalan ke cara supaya nak terangkan lebih mudah. Memang awak tu ada hak dia. Sekolah swasta kan, awak nak bayar, tanya je lah. Memang ada hak untuk tanya. Cikgu memang untuk ditanya. Kalau apa nama, dapat pelajar yang tak faham-faham, payah juga. Dah ajar 2 kali tak faham juga. Tak apalah, semain hajat, doa supaya cerahkan hati tu, terangkan fikiran, dia faham. Baik. Jadi tak sama fahaman Mu'tazilah, ajaran yang sesat. Ahlussunnah wal Jamaah percaya yang itirari, sengaja dan tak sengaja tu Allah yang jadikan. Mu'tazilah kata yang sengaja tu bukan Allah yang jadikan. Nanti akan sambungkan dalil-dalil kesesatan itu nanti. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dia bermanfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.